Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi kita berjumpa dalam kempen Go Cashless 2020 bersama OneSend. Saya kenalkan, nama saya Lieutenant Besar Malik bin Mizan TLDM. Saya dari OneSend Sdn Bhd ya tuan-tuan. Jadi pada malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang perkembangan teknologi yang begitu pesat sekali ini. Hari ini berkenaan dengan kita punya telefon bimbit tuan-tuan. Jadi kebergantungan hidup kita dengan gadget ni begitu ketara sekali sekarang ni. Yang mana kalau kita lihat penggunaan handphone sekarang bukan hanya sekadar buat panggilan, tapi dia dah jadi kita punya e-dompet. Dia dah ambil alih tugas e-dompet kita, yang mana kalau kita berjalan ke mana kita tak perlu bawa cash lagi dah. Aplikasi-aplikasi yang ada dalam handphone kita ni kita boleh menggunakan untuk membuat pembayaran kepada merchant-merchant untuk keperluan harian kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, world dunia migrate daripada cash kepada cashless. Jadi daripada tunai kepada bebas tunai. Yang mana kalau kita perhatikan di negara jiran kita, contohnya di Indonesia, di warung-warung, di gerai-gerai, orang dah bayar menggunakan aplikasi handphone, menggunakan QR code. Kalau di India, duit dah mula pulang ke central bank mereka. Kalau di China pula tuan-tuan lagi hebat, peminta sedekah pun dah pakai QR code. Sampai macam tu sekali lah. Jadi suka tak suka kan, kita kena berubah, kita kena migrate daripada tunai kepada bebas tunai. Jadi pada malam ni saya nak berkongsi lah dengan tuan-tuan. Kita cuba memahami tentang cashless ni dan bagaimana kita boleh memanfaatkan teknologi ni dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita boleh menjana satu pendapatan yang lumayan sebenarnya melalui cashless ni kalau kita pandai pilih platform yang betul. Jadi kita nak share malam ni bagaimana kita boleh kitar semula belanja hangus kita jadi satu sumber pendapatan yang lumayan tuan-tuan. So mari kita sama-sama fahami tentang cashless punya payment ecosystem ni. So jadi dalam cashless payment ecosystem ni ada dua pemain utama dia. Yang mana terdiri daripada pengguna dan juga peniaga tuan-tuan. Pengguna dan juga peniaga. Sebahagian daripada kita mungkin peniaga, tapi semua daripada kita adalah pengguna. Jadi kita berbelanja setiap hari untuk keperluan harian kita. Sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang. Perbelanjaan ni boleh dikirakan sebagai belanja hangus tuan-tuan. Jadi macam mana kita bayar? Kita bayar menggunakan tunai. Kita bayar gunakan tunai, duit kita dapat dari mana, kita ambil daripada bank lah. Ini cara biasa yang kita gunakan selama ni. So dalam cashless punya payment ecosystem, jadi duit tunai ni ditarik daripada pasaran. Jadi kita tak payah keluarkan duit kita yang dekat bank tadi. Jadi apa yang perlu kita buat, kita transfer duit kita pergi ke cashless platform provider dalam aplikasi-aplikasi dalam handphone kita. Jadi daripada situ bila kita buat pembayaran kepada merchant, kita hanya perlu scan aja QR code merchant tu tadi. Jadi kita punya wallet akan pindah pergi ke merchant punya wallet lah. Daripada merchant dia transfer pergi ke bank. Inilah kaedah cashless punya payment ecosystem. Jadi kalau kita membayar menggunakan contohnya internet banking, itu juga cashless payment. Cuma kalau kita sarapan pagi RM6.50, takkanlah kita nak bayar menggunakan Maybank tu juga. So tak kena tempat lah. Dan kalau kita menggunakan credit card, debit card, itu juga cashless. Tapi banyak macam-macam yang tak ada facilities untuk menerima bayaran menggunakan credit card atau debit card. So dengan menggunakan QR code ni, ini latest teknologi tuan-tuan. Jadi yang mana daripada sekecil-kecil warung goreng pisang tepi jalan sampailah sebesar-besar hotel 5 bintang boleh menggunakan kaedah ini. Dia cepat, mudah dan selamat. So kenapa kita kena pergi cashless tuan-tuan? Jadi pengurusan duit tunai ni memang banyak masalah lah. Jadi kita semua mungkin pernah mengalaminya. Duit cicir hilang, silap kira, wang rosak, wang palsu, rompakan, ragut. Jadi hari-hari kita dengar benda ni lah. So dengan menggunakan kaedah pembayaran bebas tunai ni bagi peniaga-peniaga pula, ini memudahkan dari segi urusan perniagaan mereka lah. Jadi kalau contohnya bagi peniaga-peniaga pula, dengan menggunakan kaedah pembayaran cara bebas tunai ni juga, dia akan jadi lebih mudah dan cepat dan selamat. Contohnya peniaga tak perlu nak fikir pasal wang kecil, wang kecil. Jadi kalau awal bulan tu selalunya
Jadi sarapan pagi RM6.5 bagi duit RM50, bagi duit RM100, kena 2-3 customer, peniaga dah pening dah. So dengan menggunakan kaedah bebas tunai tadi, jadi masalah ni dapat diatasi, dan juga ketirisan di kaunter, kan. Jadi masalah risiko duit jualan hantar ke bank terdedah kepada risiko rompakan rambut dan berbagai lagi lah. Dan juga bagi peniaga-peniaga yang melibatkan tenaga kerja yang ramai, dan juga dari segi keselamatan, contohnya macam pam minyak, Petronas kan dah gunakan aplikasi nama dia Settle, yang mana kita tak perlu lagi pergi kaunter, dalam kereta je kita boleh buat pembayaran. Dan seterusnya contohnya parking, parking juga menggunakan kupon wang kecil. So dengan cashless tadi, dia jadi mudah, cepat dan selamat, tuan-tuan. Dan seterusnya, apabila kita buat pembayaran menggunakan cashless punya platform ni, semua perbelanjaan kita ada rekod, pukul berapa, minit berapa, saat berapa, kepada siapa kita bayar, semuanya ada rekod. So bila ada rekod ini, ini salah satu cara membantu pihak berkuasa seperti SPRM dalam usaha membenteras rasuah, tuan-tuan. Dan oleh kerana kita semua adalah pengguna, kita berbelanja setiap hari seperti mana saya katakan tadi, so kalau kita pandai pilih platform yang betul, tuan-tuan, jadi cashless platform ni boleh dijadikan sebagai satu platform untuk kita buat usahawan digital kita, yang mana seperti mana saya nyatakan awal tadi, melalui platform ni kita boleh kitar semula belanja hangus kita jadi satu sumber pendapatan yang lumayan dan berkekalan. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, negara kita juga serius dalam migrate ke cashless ni. Jadi kalau kita perhatikan baru-baru ni, kerajaan memperuntukkan RM450 juta, tuan-tuan, diagih-agihkan kepada 15 juta rakyat Malaysia. Setiap satu orang dapat RM30. Tapi RM30 ni mereka tak bagi tunai, kan. Mereka salurkan melalui 3 aplikasi, iaitu Boost, Touch 'n Go dan juga Grab. Jadi RM450 juta disalurkan melalui 3 platform ni kepada 15 juta rakyat Malaysia. Setiap seorang dapat RM30. Tujuannya apa? Untuk merangsang ekonomi digital ni. Jadi ada 15 juta orang yang ada e-wallet dah. Jadi mana tadi Malaysia nak menggerakkan ekonomi digital kita. So by ujung tahun ni, jadi penggunaan cashless ni akan mula digerakkan, digiatkan. Jadi mana tadi negara kita dah bersedia untuk menuju ke arah cashless, tuan-tuan. So cuba kita lihat dalam ekosistem ni, RM450 juta disalurkan melalui 3 platform ni tadi. Kita dapat RM30. Berapa agak-agak platform ni dapat? Jadi RM450 juta, kalau dia ambil 1% saja dia punya payment gateway punya charge, RM450 juta kali dengan 1%, RM4.5 juta. RM4.5 juta bagi dengan 3, maka setiap satu platform ni akan mendapat RM1.5 juta, tuan-tuan. Hebat. Kita dapat RM30, mereka dapat RM1.5 juta. Itu masa permulaan. Apabila ujung tahun ni nanti, apabila implementasi tentang cashless ni dilaksanakan, dikuatkuasakan, yang mana daripada 15 juta rakyat Malaysia ni kita anggarkanlah setiap satu orang berbelanja untuk keperluan harian, mereka sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, bila katalah RM500 setiap satu orang. Jadi 15 juta kali dengan RM500 sebulan, maka tadi berlaku transaksi pembayaran ialah RM7.5 bilion, tuan-tuan. Jadi RM7.5 bilion kalikan dengan 1% payment gateway ialah RM75 juta. Bagi 3, setiap satu platform ni akan dapat bulanan RM25 juta. Satu perniagaan yang cukup lumayan, tuan-tuan. Jadi selaku peneraju, selaku pemain utama dalam cashless payment ekosistem ni, kita pengguna dan juga peniaga. So bagaimana kita nak ambil bahagian dalam ekosistem ni? Kita sama-sama dapat manfaat, bukan hanya sekadar pengguna je. So itu kita kena tengok di mana ruang-ruang yang kita boleh ambil bahagian. Jadi kita cuba dalami sikit platform ni, ekosistem ni. Nah, kita tengok contohnya peniaga. Apa masalah peniaga, tuan-tuan? Jadi untuk nak jadi ni, kita kena jadi pengguna bijak, tuan-tuan. Kita juga kena jadi peniaga bijak. So jadi peniaga masalah mereka ialah mereka nakkan customer, nakkan sale. Jadi platform cashless platform yang ada,
tidak banyak membantu. Jadi mereka hanya membantu dari segi sudut memudahkan cara pembayaran dia, tapi dalam peniaga nak dapatkan pelanggan, nak dapat sale, mereka tak ada bantu dari segi memudahkan dari segi mendapatkan pelanggan. Jadi peniaga apa dia perlu buat, dia kena terpaksa ada bajet untuk iklan dan juga promosi, tuan-tuan. Jadi iklan dan promosi ni mana tadi peniaga-peniaga kalau dia tak ada bajet ni, mereka ada kurang daya saing lah. Jadi iklan dan promosi ni kena bayar dulu, tuan-tuan, kepada company pengiklanan, company pencetakan, tapi hasil dia belum tentu lagi. Jadi platform yang ada tidak membantu. So selaku pengguna, kita lihat pula apa masalah kita. Masalah kita semua mungkin sama, kita semua pengguna kan. Okey, dari segi pengguna kita nak value for our money. Jadi kita beli sesuatu, kita nak kualiti yang terbaik lah. Contohnya kalau kita nak pergi makan, kita akan cari mana-mana kedai yang boleh menawarkan kita makanan yang sedap lah, contohnya kan. Harga pula, kita nak harga yang termurah. Ni yang selalu kita berlagangin dengan apa ni, peniaga-peniaga. Makan nak sedap, harga nak murah. Dan apa lagi, kalau dapat free lagi seronok, tuan-tuan. Ni dia kan. Apa lagi ni, tak percaya pergi kat masjid hari Jumaat, kita tengok macam mana kan. Perlu letak lagi dah habis kan. Okay, so seterusnya apa lagi yang pengguna nak, kalau boleh dapat duit lagi, tuan, itu tak payah cerita lah. Inilah, jadi kita tengok apa ni, platform yang ada tak dapat membantu peniaga dan juga pengguna dalam kita menyelesaikan masalah kita. Okay, so kita kena cari platform yang mesra peniaga, yang mesra pelanggan, tuan-tuan. Ada tak platform-platform yang seperti ni? Okey, jadi pada malam ni saya nak memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu aplikasi baru, tuan, iaitu 1 sen, 1 sen. Walaupun dia 1 sen, tuan-tuan, dia make sense. Jadi aplikasi kita ni dia bukan hanya sekadar untuk buat pembayaran macam aplikasi-aplikasi yang ada di luar sana. Jadi aplikasi kita punya aplikasi ni didatangkan dengan fintech services. Fintech ni finance technology ataupun teknologi keuangan. Jadi bagaimana aplikasi kita ni membantu peniaga dan juga pengguna dalam menyelesaikan masalah yang seperti mana saya nyatakan sebentar tadi. Okay? So apa yang kita tawarkan kepada peniaga-peniaga ialah kita tawarkan peniaga untuk mengiklankan perniagaan mereka di dalam aplikasi kita secara percuma, tuan-tuan. Tak perlu bayar 1 sen pun. Kita offer dia boleh iklankan bisnes mereka dalam aplikasi kita. Bukan saja iklan dia, mereka boleh promosikan bisnes mereka dalam aplikasi kita secara percuma. Cuma dengan syarat mereka tawarkan sedikit percentage kepada kita punya community kan, dan anggapkan itu sebagai kos pengiklanan. Jadi menariknya di sini, kalau sebelum ni kalau mereka nak iklan, nak buat promosi, mereka kena bayar dulu ke company pencetakan atau company pengiklanan kan. Jadi harga iklan pihak syarikat pengiklanan yang tetapkan. Tapi kalau dengan mereka mengiklankan dalam kita punya aplikasi kan, mereka sendiri yang tentukan berapa persen yang mereka nak bagi sebagai kos pengiklanan daripada jualan mereka. Jadi dengan arti kata lain, kalau saya ada apps 1 sen ni, saya contohnya nak pergi ke Kota Baru, Kelantan, saya nak cari homestay. Jadi apa saya buat? Saya search melalui app saya tadi, Kota Baru homestay. Jadi saya akan lihat mana-mana homestay yang iklankan perniagaan mereka dalam kita punya aplikasi. Jadi saya boleh pilih yang mana berapa persen bagi. Saya boleh tengok gambar-gambar bilik-bilik mereka kan. Jadi kalau saya nak bawa booking, saya boleh bawa booking terus. Kalau dia ada sediakan QR code, saya boleh bawa pembayaran terus daripada masa saya buat tempahan. Dan kalau contohnya restoran, jadi map bawa pergi ke kedai dia kan, hari apa buka, hari apa tutup, pukul berapa buka, pukul berapa tutup, halal tak halal, semua maklumat-maklumat ni kita boleh dapat di hujung jari kita. Daripada sekecil-kecil warung goreng pisang sampailah sebesar-besar hotel 5 bintang, mereka boleh iklankan perniagaan mereka di dalam aplikasi kita secara percuma. Jadi dengan arti lain, merchant-merchant ni tadi, mereka berpotensi besar untuk dapat pelanggan-pelanggan baru yang tak pernah datang kedai mereka. Yang dah datang akan datang lagi. Yang dah datang juga akan promote pada komuniti mereka kerana ada persen yang ditawarkan. Okay. So bagi pengguna pula, kita punya aplikasi ni dia kena guna smartphone kan. Bila gunakan smartphone, kita kena ada line telefon. Jadi kita kena gunakan kita punya one call punya SIM card kan. Kenapa one call punya SIM card? Dia tak boleh pakai SIM card lain kerana SIM card kita ni juga dilengkapi dengan fintech services. Sebentar lagi saya akan terangkan lebih lanjut tentang one call ni. Jadi bila oleh kerana menggunakan fintech services, maka kita punya aplikasi ni amat sesuai untuk kita jadikan dia sebagai platform untuk kita jalankan kita punya program usahawan digital.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, setiap mereka yang ada aplikasi One Cent, app One Cent ni, bila mereka buat pembayaran menggunakan apps ini di mana-mana merchant yang ada iklan dalam kita punya app, okey, setiap kali mereka buat pembayaran, mereka akan dapat cashback. Menarik tuan, kita buat pembayaran, kita akan dapat cashback real time tuan-tuan. Berapa banyak kita dapat bergantung berapa persen merchant tu bagilah. Okey, besar merchant tu bagi, besarlah cashback yang kita dapat. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, okey, siapa saja boleh download app One Cent ni daripada Play Store ke, daripada Apple Store tetapi untuk nak aktivatekan kita punya aplikasi ni, app ni, kita kena ada referral, kena ada referral, dan kita kena ada SIM card One Call. Kalau tak ada dua ni, kita tak boleh activate kita punya apps kita lah. Okey, so apabila kawan-kawan kita yang kita perkenalkan, ahli keluarga kita yang kita perkenalkan apps ni, bila mereka ni membuat pembayaran di mana-mana merchant yang ada iklan dalam kita punya app tadi, so of course mereka juga akan dapat cashback macam mana kita dapat. So jadi apa yang kita dapat pula tuan-tuan dan puan-puan? Jasa anda tetap dikenang tuan-tuan. Jadi apabila mereka buat pembayaran, anda dapat royalty. Seronok tuan-tuan. Orang minum teh tarik, kita dapat royalty. Orang pergi cuci rambut, kita dapat royalty. Orang pergi cuci kereta, repair kereta kan. Orang duduk homestay, di mana sajalah mereka buat pembayaran, kita akan dapat royalty real time tuan-tuan dan puan-puan. Masuk dalam wallet kita, terus boleh digunakan. Berapa banyak kita dapat bergantung berapa persen merchant tu tawarkan dia punya kos pengiklanan dia. Okey. Lebih menarik lagi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi daripada apps kita ni, wallet yang kita dapat, kita ada wallet daripada activity campaign kita, daripada royalty, daripada cashback yang tadi, kita boleh transfer kita punya wallet ni kepada kita punya prepaid Visa card. Kita boleh transfer wallet kita ke prepaid Visa card. So daripada Visa card ni tadi, kita boleh tunaikan duit ni dekat mana-mana mesin ATM di seluruh dunia tuan-tuan. Kalau kita tunaikan di Malaysia, dia keluar ringgit tuan. Kalau kita tunaikan di Indonesia, dia keluar rupiah tuan-tuan. Menarik. Dan debit card prepaid Visa card ni juga boleh digunakan untuk buat pembayaran pembayaran di mana-mana merchant yang terima Visa tuan-tuan. Dan menarik lagi, kita punya wallet yang ada dekat kita punya aplikasi One Cent tadi, jadi bagi contohnya pekerja-pekerja asing, amat sesuai sekali mereka kalau pekerja asing menggunakan apps ni. Kenapa? Wallet yang ada tadi, mereka boleh transfer wallet ni ke keluarga mereka, di mana, di Bangladesh ke, di Pakistan ke, di Iran ke, di Filipina ke, di mana sajalah. Mereka transfer terus masuk ke akaun bank keluarga mereka. Menarik sekali tuan-tuan. Jadi bukan hanya sekadar buat pembayaran, tetapi aplikasi ni kita boleh transfer duit keluar negara, kita boleh cash out dekat mana-mana mesin ATM menggunakan kita punya prepaid Visa card, kita boleh dapat royalty, kita boleh dapat cashback. Jadi memang menarik sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa sebenarnya di belakang One Cent punya aplikasi ni? Jadi aplikasi One Cent ni dibangunkan oleh One Cent Sdn Bhd. Jadi One Cent Sdn Bhd ni ialah anak syarikat kepada TFP Solution Berhad. Jadi TFP Solution Berhad ni adalah syarikat yang senarai di Bursa Saham Kuala Lumpur. Dan dia punya sister company ialah Mobility One. Mobility One ni senarai di London Stock Exchange. So dua syarikat yang tersenarai di bursa saham tuan-tuan. Satu di BSKL, satu lagi di London Stock Exchange. Kenapa dipanggil sister company? Kerana dua-dua syarikat ni diterajui oleh CEO yang sama, iaitu kita punya Datuk Husin bin Abdul Rahman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau kita lihat tadi, aplikasi ni dia lain daripada yang lain. Jadi dia ada banyak keistimewaan dia dalam aplikasi yang kita tawarkan melalui aplikasi ni. Sedikit tentang latar belakang TFP Solution Berhad dan juga Mobility One. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, TFP Solution Berhad ni dia tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur sejak tahun 2008 lagi. Jadi dia membangunkan software untuk telekomunikasi, untuk fintech services dan juga untuk apps punya platform. Dan manakala Mobility One pula dia listed dekat London Stock Exchange. Jadi status MSC status, dan juga berdaftar di Kementerian Kewangan as a Bumiputra status company. Dan dia juga ada lesen third party debit card acquirer, dan ada lesen e-money operator by Bank Negara Malaysia, ada lesen e-wallet, dan dia juga ada kelulusan daripada Bank Negara untuk melantik merchant-merchant tuan-tuan. Jadi di mana kita boleh buat pembayaran di merchant menggunakan kita punya e-wallet. Dan dia juga ada remittance license daripada Bank Negara. Jadi that's why kita tengok tadi, kita punya aplikasi boleh kirim duit ke luar negara, boleh gunakan prepaid Visa card, boleh kita buat dapat royalty dan juga kita boleh dapat cashback.
Okey. So kita sama-sama lihat corporate video mobility one ni tuan-tuan.